Sekejap kita tunggu live untuk share baru kita start. Amalan harian. Macam tak ada je tadi. Kak tak pesan, tidak boleh bawa. Dalam kereta rasanya Fasabrun Jamil, Bidadari, amalan harian tak ada. Sebab semalam Jaja yang packing dalam. Tak ada, tak buka. Media Masjid Al-Mukminun kan? Tak ada orang buat. Ke nak suruh saya? Oh, ada. Mana? Sahabat masjid. Okey. Jadual itulah Kak. Boleh je minta dekat ni. Tanya Jaja, kat WhatsApp Jaja mana waktu yang boleh. Jangan risau tak seriknya insya-Allah. Apa dia? Masya-Allah, alhamdulillah. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah. Mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okay. Daripada kuliah hadir, saya tukar minta kepada kuliah online. Lepas tu saya minta tukar lagi kepada kuliah hadir. Lepas tu pagi tadi saya nak minta tukar lagi kepada kuliah online. Tapi dah termalu kan. Malu sangat dah cakap dengan ustaz, tak apalah bang, sebab pagi tadi subuh ada pula kerja lainnya yang kena terpaksa balik KL. Jadi tadi saya di Masjid Al-Mukminun. Pagi tadi saya di Masjid An-Nur. Lepas tu punyalah segan nak cakap online je lah petang ni. Saya balik juga tengah hari tadi ke KL. Datang semula sebab ada tetamu daripada Kedah pula baru sampai. Jadi masya-Allah kan, subhanallah. Kata Kak Rozi tadi, boleh je kalau Ustazah cakap. Dah terberjanji pula lepas ni ada nak singgah tu tempat. Tu nak ceritanya. Allahu Akbar. Jadi apa-apa pun yang hadir, mudah-mudahan lebih barakah, lebih besar pahalanya sudah pasti. Dihitung melalui berapa langkah kita berjalan. Kalau kita berjalan
berapa hitung pusingan tayar kereta kita kalau kita naik kenderaan. Okay? Maka moga-moga Allah pandang dengan kemuliaan seperti mana Allah memuliakan para mujahid yang menuju ke medan-medan perang untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang kalau orang dengar bahasa-bahasa macam ni, orang jadi macam perasannya lah orang-orang yang hadir majlis ilmu ni nak mengharapkan pahala jihad dan sebagainya. Ini bukan kita cakap ibu-ibu dirahmati Allah, Nabi SAW yang bagi tahu. Jadi ikhlaskan hati walau apapun situasi, kondisi, kita menjadi pencinta ilmu, mudah-mudahan diredai Allah daripada hidup mendambakan suasana Raudatul Jannah, taman-taman syurga. InsyaAllah bila matinya kita, Allah jemput kita masuk ke dalam syurga yang sebenar. Amin. Yang dalam talian kongsi-kongsikan juga, mudah-mudahan sama-sama kita beroleh manfaat. Kerana tajuk hari ini sedikit, bukan sedikit lah, banyak sangat larinya. Kalau kat sini kita pakai buku Angan-Angan ke Firdausi. Tapi elok sangatlah sebab hari ini adalah hari terakhir. Sekejap Hari ini adalah hari terakhir kita berada dalam bulan Zulqa'dah. Maka bila kita belajar hari ini, kita dapat pahala-pahala tambahan bagi orang-orang yang mengetahui ibadah korban ni hukumnya adalah sunat yang sangat dituntut. Bila sunat yang sangat dituntut, kata para alim ulama, menghampiri wajib, tapi masih lagi bukan wajib. Jadi rugilah bagi orang yang berkemampuan tetapi tidak melaksanakan. Subhanallah, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita sebar-sebarkan. Sebelum ini orang ajak masuk korban, kita pun korban juga. Tapi hanya macam itulah, touch and go. Kan aku masuk korban dah tahun ni, lega macam tu saja. Sayangnya hari ini hari terakhir Zulqa'dah, besok adalah 1 Zulhijjah. Kita tak merasakan seperti mana kita gairah meraihkan bulan Ramadan. Ramadan, semua orang rasa macam teruja, tertunggu-tunggu. Kan malamnya sanggup, wanita-wanita letih lah ustazah, bulan Ramadan tak cukup tidur. Memanglah kalau orang Ramadan ni terlebih tidur, orang perempuan something wrong somewhere lah. Jadi bulan Zulhijjah awal sepatutnya kita orang perempuan merasa macam tu juga. Keterujaan tu dalam family group, bila anak-anak telefon, kamu tahu tak besok hari apa? Tahu bu, besok hari Jumaat. Kan dia kata. Jadi kita bagi tahulah 1 Zulhijjah sayang, apa ada pada 1 Zulhijjah. Bila dah masuk bulan Zulhijjah ni, kita nak raikan dengan amal salihat. Supaya semua orang sedar datangnya bulan Zulhijjah yang patut sangat kita raikan selepas datangnya Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ya, jadi jangan bila kita dah ada ilmu ni, kita biarkan Zulhijjah berlalu begitu saja. Jadi apa syariat yang ada pada bulan Zulhijjah? Muslimin, muslimat dirahmati Allah, di dalamnya ada ibadah korban yang merupakan penyembelihan haiwan tertentu. Maknanya tertentu ni bukan semua jenis binatang suka hati kita nak sembelih, tak ada lah. Pasal apa? Unta je ustazah kalau kat Mekah tu. Pasal apa pula kibas, kambing, kenapa lembu, kenapa tak boleh binatang-binatang lain? Jawapannya ini yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebab tu semalam penyimpan besar, penyimpan mohor ke penyimpan besar? Penyimpan besar mohor diraja. Teruk benar ustazah, sekolah berapa tahun dah, Syed tak ingat je nak sebut. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang duk tanya, pasal apa dia keluar malam ni ustazah? Besok ke nak raya? Jangan buat hal lagi, terkejut lagi nak raya kan? Lambat lagi, cuma nak tahu bila 1 Zulhijjah. Penting ke tahu 1 Zulhijjah ni? Penting lah. Jadi bila kita dah tahu 1 Zulhijjah, tahulah kita bila 10 Zulhijjah. Apa pentingnya 10 Zulhijjah? Itulah adanya Aidul Adha, bermulanya penyembelihan binatang korban. Dia tak sama macam kita nak tunggu Syawal hari tu. Hujung Ramadan kita tertanya-tanya, raya ke tak besok? Raya ke tak besok? Kan akhirnya raya terkejut hari tu kan. Baik muslimat dirahmati Allah. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan maksud korban ni sendiri saya suka guna huruf qaf roba itu. Qaf roba, kalau bahasa mudah kita cakap saya dengan Kak Rozi sahabat karib. Contoh, karib tu apa? Qaf roba lah. Qarib tu maksud dekat, sahabat saya yang paling dekat. So gunakan perkataan korban dengan ibadah korban, seharusnya kita makin dekat dengan Allah. Okay? Jadi apa tujuan ibadah korban? Untuk mendekatkan lagi diri kita dengan Allah.
Perintah berkorban telah disyaratkan oleh Allah kepada kita pada tahun kedua hijrah. Maknanya ketika zaman Mekah tak ada lagi. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, maka pada tahun kedua hijrah itu bermulalah perintah korban. Bersamaan dengan perintah solat Aidul Adha dan perintah mengeluarkan zakat. Kat mana buktinya? Kita kerap baca dalam solat. Selepas Fatihah, kita suka baca apa? Rakaat pertama, kul huwallahu ahad, hobi kan? Rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar. Doa itu je lah diulang-ulang. Sebab yang paling ringkas, yang paling pendek. Jadi tak salah, solat kita tetap sah sebab itu adalah bacaan yang sunat. Yang wajibnya adalah Fatihah. Mampu kita baca panjang, tak mampu kita baca yang ringkas. Tapi yang paling ringkas ini pun kita tak pernah ambil cakna. Apa sebenarnya tadabbur daripada ayat-ayat yang kita ulang baca dalam suratul Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Allah nak bagi tahu ni sesungguhnya banyak sungguh nikmat yang aku berikan kepada engkau wahai Muhammad. So bila kita baca ayat ni kita tak boleh kata nikmat untuk Nabi Muhammad je yang besar ustazah, nikmat untuk kita ni apa? Tiap-tiap kali diuji, macam kita je yang banyak dosa. Allah ni asyik bagi ujian pada kita je. Nabi lebih besar ujiannya. Dan sebenarnya Allah pandang itu sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh pelbagai nikmat dengan namanya yang agung digandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam syahadah. Dia adalah penutup kepada segala nabi. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelebihan-kelebihan. Ini gambaran Kautsar yang Allah sebut. Jadi bila Allah kata banyak sangat nikmat yang kamu dapat, samalah macam kita menafikan orang lain dapat rezeki ni, kenapa aku tidak? Tapi kalau kita perhalusi dan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, terlalu banyak nikmat Allah yang kita tak mampu hitung. Maka dengan banyaknya nikmat Allah ini, Allah suruh kita fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah kamu dan tunaikanlah akan wanhar, ibadah korban. Kat mana datang perkataan korban dengan wanhar? Kalimah nunhara tu maksudnya sembelih. Tapi sembelih khas untuk binatang yang berleher panjang. Tu bahasa Arab ni kaya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita guna huruf zalbaha, zabiha pun sembelih maksudnya. Tapi untuk binatang-binatang yang berleher pendek. So kalau di sana unta kita guna perkataan sembelih juga, tapi macam kalimah wanhar. Kenapa wanhar? Sebab kata-kata Allah ayat Quran diturunkan di tanah suci Mekah dan Madinah dalam bahasa Arab. So binatang-binatang yang banyak kita jumpa dalam Quran, perumpamaan banyaknya adalah unta. Sebab kalau cerita tentang apa, kangaroo ke apa ke, mesti orang Arab pening. Binatang apa pula ni kan? Cerita dalam wahyu tapi mereka tak nampak di mata. Sebab di mata mereka yang paling kerap mereka nampak adalah binatang bernama unta. Masya Allah, bijaksananya Allah sampai tahap tu. Kita di Malaysia kalau sebut perkataan wanhar ni, ulama akan kaitkan dengan sembelih juga kan, lembu sembelih juga, kambing sembelih juga. Tapi sebab leher dia pendek, kita guna kalimah zabiha tadi, sembelih. So jangan pelik kalau kita kata dalam kamus ni tengok sembelih zabiha. Tapi kenapa pula kat sini wanhar maksud sembelih? Apa Quran dengan kamus tak tally ni? Makna itu baru dua perkataan je kita tahu. Sebenarnya luas lagi. Nak menceritakan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa Allah kata solat sebagai tanda syukur kita hari-hari, 5 waktu sehari semalam. Tapi ada tafsiran yang mengatakan solat ini bukan cerita pasal solat 5 waktu sehari semalam, tapi adalah solat Aidul Adha. So tidak ada korban sebelum melaksanakan Aidul Adha. Maknanya kadang-kadang orang perempuan kan, ustazah, kenapa surau kita ni buat 8 ekor lembu? Yang seekor tu kita dah niat nak buat kenduri kat surau, nak rebus sup tulang semua. Jomlah kita sembelih sebelum subuh, pukul 4 pagi tu kita sembelih. Kan kalau boleh lama dah saya buat Kak Oi. Kita jawab macam tu. Sebab apa? Nak bagi tulang tu bukan tulang lembut, daging tu lembut. Nanti bila orang buat-buat kerja kita boleh hidang. Betul tak? Sebab orang yang
korban tu, bagi sedekah seekor lembu tu, dia dah kata, hak ni saya tak nak ambil daging langsung. Buatlah kenduri dekat surau. Tahu hari tu ramai orang bertolong bantu semua. Jadi kita pun pakat, kita sembelih sebelum subuh supaya mempercepatkan. Ni ada suara-suara macam ni sebab dia tak faham. Jawapannya, lembu nombor 1 sembelih dulu. Bila sembelih, sebab tu kita perasan Idul Adha solatnya lebih awal berbanding Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, masjid akan buat pengumuman, besok jemput datang beramai-ramai, kita penuhkan masjid kita untuk solat Idul Fitri yang bermula jam 9 pagi. Janganlah pukul 9 pagi baru nak datang. Datang awal sikit untuk banyakkan takbir, kan? Tapi bila Idul Adha, biasa masjid akan awalkan setengah jam, 45 minit. Besok jemput datang solat Idul Adha, masjid akan bermula solat pada jam 8.15 pagi contoh. So kita gerakkan anak-anak kita awal lagi. Ni Idul Adha ni sayang, kena pergi awal lagi. Kenapa masjid nak buat awal? Sebab lepasnya tu fasalli, lepas solat wanhar, terus melaksanakan ibadah kurban. Masya Allah, kan? Jadi bijak dah aturan susunannya kalau kita faham. Ini yang ada pada ibadah kurban. Jadi hukumnya apa, sahabat-sahabat muslimin muslimat? Hukumnya adalah sunat muakkad, sangat dituntut. Kata satu hadis Nabi SAW riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, barang siapa yang berkelebihan dalam harta tetapi tidak menyembelih haiwan korban, janganlah dia mendekati masjidku. Nabi bagi tahu, jangan mendekati masjidku, makna Nabi ibarat kata aku tak nak tengok muka dia. Faham Sebab Nabi rumahnya adalah masjid. Masjid adalah rumah Nabi, bersebelahan saja. Jadi kalau Nabi kata siapa yang berkemampuan tapi tak buat ibadah korban pada tahun tu, jangan mendekati masjidku. Allah, kita ibarat jangan datang kat sini dah, saya tak nak tengok muka awak. Kecil hati kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kita bolehlah bagi alasan, tu Nabi cakap bagi orang yang mampu, saya tak mampu Ustazah. Pagi tadi dalam kuliah kita belajar, siapakah orang yang berkecukupan? Masya Allah, dalam istilah korban, cukup bila kita mampu makan, ada makanan pada 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Atau Imam Nawawi pernah mengklasifikasikan cukup tu maksudnya ada makanan dalam tempoh 24 jam sehari semalam. Kita tanyalah muslimat warga Subang ni, kan, kalau tanya simpanan beras ke kat rumah, kan, apa sahaja sedikit harta yang kita ada, agak-agak kak cukup tak makan untuk 10, 11, 12, 13 Zulhijjah? Lebih yang Ustazah untuk 4 tahun pun ada lah. Kalau tak kerja 4 tahun pun insya-Allah cukup duit simpanan tu nak makan. Apatah lagi 4 hari. Itu pun kita kata tak mampu. Tahun ni macam-macam lah benda nak kena keluar Ustazah. Subhanallah, sahabat-sahabat, kita tak baca dan kita tak ambil tahu selama ni betapa pentingnya ibadah korban, walaupun dia sunat muakkad. Jadi bila kita dah tahu, jangan pedulikan dah Masjid Al-Mu'minun Subang. Biasa kita dah boleh anggarkan antara 800, 900, ada yang satu bahagian 1000. Itu biasa dah harga sekarang ni. Mahal sangat, susahlah nak masuk macam ni. Apalah masjid ni, lembu besar mana. Tak payah banyak cakap kalau tak nak join. Cari yang kita mampu. Okey, kat sana saya nampak iklan ada 290. Tapi saya dah tanya-tanya Ustazah, kalau 290 ni kita tak tahu dia masuk kita kambing ke, betul ke satu bahagian. Tantang satu bahagian tu share-share lagi yang lain. Kita tak tanya betul-betul, kita dah buat macam-macam spekulasi. Sedangkan Ustazah Zai sendiri 14 tahun dah menguruskan korban di Kemboja contoh. Bermula dulu rasanya mula-mula dulu RM270. Lepas tu kita terkejut tengok saiz lembu dia. Bila kita fikir balik, logik lah harga dia macam ni. Sekarang ni dah berapa tahun, dah jadi harga RM370 satu bahagian. Kita declare dengan jemaah yang masuk termasuk harga pengurusan. Subhanallah, pengurusan ni termasuk sebelum kita balik, kita sempat menziarah fakir miskin di sana. Bukan saja kita nak bagi agihan daging ni, tapi termasuk beras, kelengkapan keperluan ziarah madrasah, gaji guru-guru mereka, Masya Allah, termasuk pengurusan tu apa sangat. Hanya duit kapal terbang beberapa orang. Contoh kita bawa tim 10 orang. Takkan orang pertama kali join pun kita nak bagi free juga. Dia kena bayar package tu penuh. Sebab dia tak boleh ambil duit daripada pengurusan tu. Sahabat-sahabat muslimin muslimat. Tapi maksud pengurusan, okey 3 orang ni dah memang otai dia. Ni ketua sembelih. Yang ni kalau dia tak ada, pengurusan tak jalan. Contoh, ini termasuk pengurusan.
Tiba-tiba pengurusan nak bawa 15 orang, semua free. Geng-geng dia, kroni-kroni dia, tak layak. Kena faham. Jadi perkara macam ni tak boleh dimasukkan sebagai kos pengurusan. Tapi pengurusan yang kita sebut, saya bertahun-tahun dah kat sana, kesian. Bila orang dapat daging tapi tak dapat nak makan dengan nasi, contoh jadi kita lengkapkan keperluan mereka. Supaya mereka faham, muslimin muslimat dirahmati Allah, yang kita bayar itu juga termasuk infak sampingan kita. Yang ni kena bagi jemaah faham. Itu yang pertama. Jadi kalau kita kata ustazah ada buat tak dekat Indonesia? Ada kak. Tapi fikir balik, kat Indonesia ni harga lembu dia lebih kurang sama tempat kita. Baik pergi cari kat Baling ke kat mana tempat-tempat orang miskin, murah sikit je dengan orang USJ ni. Sebab memang harga lembu di sini mahal. Tapi kita boleh pilih, besok saya nak pergi Bentong, saya nak pergi ziarah satu ladang lembu yang orang amanahkan cari seekor lembu untuk sembelih pada Aidul Adha. Kita cari sendiri, boleh pilih ustazah nak besar mana silakan. Saya ada bajet sekian. Puas hatilah sebab kita boleh pilih sendiri. Bila kita dapat nampak depan mata, ini sebenarnya yang kita dapat tambahan pahala lagi sebab kita dapat pilih binatang korban kita. Bahkan kita boleh bercakap-cakap, boleh belai-belai dia, inilah binatang korbanku pada tahun ini. So kalau lembu tu kat Kemboja, kita nak belai kepala siapa kat sini? Kan contoh. Jadi bila masa kita nak akad ustazah, bila masa kita nak niat, kita bersetuju membayar sejumlah itu, bermakna kita telah berakad ataupun kita berniat untuk masuk korban. Semalam saja ketika menunggu pengumuman, berapa ramai orang duk WhatsApp, PM tepi. Ustazah bila nak niat ni? Kenapa tak bagi tahu lagi bila nak niat? Pasal apa semua tanya niat ni? Ketika niat hari tu nak masuk tu, maknanya kita dah ada cagaran untuk kita buat korban pada tahun ni. Tapi kalau kat masjid, Haji pukul berapa nanti nak buat korban? Lembu saya lembu berapa? Lembu ke-7. Agaknya lembu ke-7 pukul berapa? Haji datanglah dalam pukul 10 pagi, insya-Allah kita tombangkan lembu ke-7 ke 10 pagi. Saya nak pergi, saya nak tengok darah jatuh ke atas tanah. Ini dapat pahala sunat lagi. Masya Allah. Tapi yang jauh tak boleh mengambil sunnah tu. Jom kita mengambil sunnah-sunnah yang lain. Apa di antaranya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW. Laju sangat ke saya? Sebab memang saya nak laju-laju ni. Terlalu banyak. Maksudnya 1 jam je sahabat-sahabat. Banyak sangat nak share ni. Iza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Apabila telah masuknya 10 hari terawal bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu hendak melakukan ibadah korban. Maksud Nabi, masuk je bulan Zulhijjah, malam ni tahu kita dah dikira malam Zulhijjah. Besok 1 Zulhijjah. Allah, meremang bulu roma nak baca hadis ni. Sebab kalau kita tak tahu, kita buat dek je. Orang duk sebutlah dekat Facebook sekarang, potong kuku. Apa hal hari ni? Potong kuku sedunia ke? Dia katakan, dia tak tahu. Sebab semua orang cakap pasal potong kuku. Kita nak ingatkan. Tapi bukan semua orang. Kita yang masuk korban, tiba-tiba kita suruh pembantu rumah, kau dah potong kuku ke belum? Suami kita tengah sibuk kerja, bang jangan lupa potong kuku. Padahal bukan nama suami kita masuk korban tu. Kita yang namanya ada pada binatang tersebut nanti untuk disembelih. Manalah kita mampu nak masuk 7 bahagian terus. Kadang-kadang muslimat dirahmati Allah. So tahun ni masuk nama saya bang tahun depan masuk nama abang. Tahun satu lagi kita masukkanlah nama anak sulung kita sempena nak SPM contoh. Tapi kalau tanya saya, kemampuan saya memang setiap tahun satu bahagian. Ustazah, better letak nama saya lagi, nama suami saya lagi ke ataupun nama anak bongsu saya tu? Jawapannya letak nama akak atau suami sebagai ketua keluarga. Sebab korban ni adalah sebaik-baiknya yang pakai duit kita sendiri. Anak bongsu akak tu baru tadi kot. Bukan dia pun yang bayar. Dia kalau belum diakikahkan, sunat untuk akak akikahkan. Lepas tu tanya lagi, ustazah sekarang ni musim orang masuk korban, tapi saya tak nak masuk korban, saya nak masuk akikah. Dah kenapa akikah untuk anak ke cucu ni? Untuk saya ustazah. Lah dah tua bangka ni baru nak akikah. Sebab rasa saya, mak saya dulu tak mampu nak akikahkan. Saya memang tak akikah lagi. Okey, betul. Bolehlah ada dalil nak mengatakan akikah untuk diri sendiri sebab tak buat lagi. Tapi sekarang kan musim korban, maka dahulukan korban. Dah tertangguh akikahnya sampai 60 tahun kot, maka awalkan korban sebab sekarang ni dah masuk musim korban.
Kok tiba hujung tahun ni anak nak kahwin, belilah seekor lembu, niatkanlah pula. Okey, saya sebab dulu-dulu tak akikah muda-muda, saya niatkan lembu ni lah semoga jadi pahala akikah supaya mak bapak saya dulu yang jahil, yang tak tahu, yang tak mampu, terlepaslah tanggungjawab. Bagaimanapun khilafiah ni, ulama berbahas, kalau dah lepas usia baligh, dah tua bangka, dah tak perlu dah untuk akikah lagi. Tapi orang gunakan dalil Nabi SAW sendiri tak diakikahi oleh ibu dan ayahnya. Kita kena faham sebab mereka ketika itu belum lagi ada syariat yang ini. Tapi bila Nabi tahu, Nabi sembelih kambing. Jadi sahabat-sahabat banyaklah pendapat. Tapi saya tanya ustaz ni kata kena akikah dulu. Betul ke? Akak kan sekarang dah tiba musim korban. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tu kadang-kadang dulu kalau ustaz pergi sebelum Idul Adha, contoh 8 Zulhijjah dia dah pergi kan nak buat persiapan kat sana. Beberapa tahun kebelakangan ni ustaz akan pilih untuk pergi pada petang raya pertama Idul Adha. Contoh malam tadi dia memang duduk depan TV. Ya Allah, kenapa bang? Doa ni, biarlah 10 Zulhijjah raya. Kenapa? Sebab dia dah beli tiket untuk 10 Zulhijjah petang dia terbang. Kalau raya 9 Zulhijjah, dia nak kena tukar tiket pula. Kalau dia tak tukar tiket, orang dah selesai 2 hari sembelih, berapa ratus ekor dia nak sembelih dekat sana ni, dah dekat nak habis hari tasyrik. Tu benda tu memang penting. Ya Allah, biarlah 10 Zulhijjah. Kan saya pula, ya Allah, biarlah 10 Zulhijjah. Sebab apa? Saya nak puasa hari ni, tapi ada janji tengah hari tadi. Kawan kata kau tak boleh tak makan dengan aku, mesti makan dengan aku. Dah aku nak puasa ni hari ni. Sebab besok saya musafir, sahabat-sahabat. Bila kita faham, yang ni pun kita nak buat, yang ni pun kita nak buat. Tapi bila tertinggal satu, jangan rugikan diri, kita lepaskan semua kebaikan. Contoh, kalau besok saya tak berpuasa kerana saya bermusafir, saya banyak persinggahan, contoh, cari ibadah apa yang saya nak isi dalam pada 1 Zulhijjah ni, mungkin lebihkan sedekah, mungkin bersilaturahim, kerana sepanjang itu Allah suruh kita buat kebaikan. 9 Zulhijjah. Baik, kata Nabi tadi, apabila telah masuk 10 hari terawal Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu hendak melakukan ibadah kurban, maka fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Janganlah dia memotong rambutnya serta kukunya. Hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Tahan diri. Jadi hari ni potong kuku. Sebab apa? 10 Zulhijjah kita 10 hari kita tak potong kuku. Mungkin binatang korban kita kalau buat kat Malaysia ni disembelih, kalau buat di Masjid Al-Mukminun hari apa sembelih? Hari kedua. Okey, kalau hari pertama, raya kita hari apa nanti? Hari Ahad Hari Ahad. Raya hari Ahad. Selalu kalau Masjid Surau ambil raya kedua ni sebab mungkin hari Ahad tu jatuh hari hari pertama raya tu jatuh hari Jumaat. Masa pendek kan. Tapi kalau masjid nak ambil raya kedua, dia tak boleh nak marah masjid. Kenapa buat hari kedua? Lagi panjanglah kuku I ni. Itu yang digaduh. Padahal kalau dia tak masuk korban, sahabat-sahabat muslimat, kadang 3 minggu sebulan tak potong kuku, elok je. Inilah manusia. Bila namanya ibadah, Allah akan datangkan gangguan-gangguan. Kalau kita tak boleh kuat iman, Iblis akan kata, panjang kuku kau tu. Kita jadi merungut, berkeluh kesah. Padahal Ustazah Azhar nak cakap, akak yang merungut sangat ni, akak potong-potong je lah. Lepas tu ada yang tanya pula soalan, sah tak korban saya kalau saya terpotong kuku, Ustazah? Sah lah. Faham? Sah. Sebab tak ada kena mengena. Jadi jangan sebarkan ajaran kalau potong kuku dalam tempoh tu korbanmu tak sah. Sebab tu kena belajar betul-betul. Yang sunat jangan kita jadikan wajib. Tapi dah tahu jangan tak buat. Sebab kita dapat fadilat ni setahun sekali sahaja. Allahu Akbar. Okay, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Saya nak baca hadis Nabi SAW. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada Bani Adam ketika hari raya Idul Adha. Tak ada amalan yang paling Nabi cinta kecuali menyembelih haiwan korban. So 10 Zulhijjah tu adalah hari raya korban. Kita baru perasan kan kenapa orang-orang belah pantai timur lagi jam masa nak balik raya haji berbanding raya puasa. Sebab mereka golongan tak mampu pun mesti ada seekor lembu atas nama anak-anak yang dah kerja ni, semua wajib masuk satu bahagian. Kadang moncong, anak dia dah janji nak berjimba-jimba dengan girlfriend dia, mak dia suruh bank in duit kan.
Kau satu bahagian berapa ni? Lah mak, bulan ni birthday girlfriend ni, nak kena beli hadiah lebih sikit. Mak dia kata tak ada hadiah girlfriend ni, masuk korban. Saya nak jumpa dengan anak murid saya ni besok, pengusaha lembu bertahun-tahun dah sahabat. Call baru ni sebab janji nak jumpa besok ni. Ustazah akak kagum lah dengan orang Rohingya. Orang Rohingya, yang Rohingya ni kadang nanti bila kita buat korban kat masjid-masjid, minta maaf sebut, mereka ni beratur bawa anak nak minta daging. Jadi ustazah dia ni dah datang dah pagi tadi ustazah. Dia tukar t-shirt. Macam mana saya tak kenal muka dia? Ada muslimat dirahmati Allah. Oh gelak ni mesti JK Masjid dah tahu sangat dah ada perangai macam ni. Tapi tak semua. Percayalah macam orang kita juga, yang mana jenis cengkelat tu, cengkelat lah dia. Kan? Tapi yang jenis kuat iman ni Rohingya, dia kata belas layang tu ustazah, yang mana kuat-kuat iman, jadi imam dekat surau tu. Depa datang jumpa saya nak beli lembu yang paling mahal. Dah pilih lembu paling mahal, masa tu harga lembu 4,000, 5,000, depa beli yang 7,000 ustazah. Kan? Kenapa? Sebab dia nak share dengan anak beranak dia. Dia orang tu kebanyakannya kerja dekat pasar burung selayang tu ustazah, yang kutik-kutik sayur je, tapi boleh beli seekor lembu harga 7,000. Kalau 7,000, seorang lebih kurang RM1,000 kan satu bahagian. Bila share tu pula, dia punya demand tak nak share dengan orang yang dia tak kenal. Tujuh nama dalam satu lembu ni dia nak share anak beranak dia. Paling jauh pun mungkin sepupu sepapat, yang satu atuk satu nenek. Kenapa sahabat-sahabat? Kita tak terfikir. Saya dengar akak ni cerita bertahun-tahun ustazah. Dia kata dia faham sebab kan lembu ni nanti binatang yang menjadi kenderaan kita di akhirat. Dia tak nak naik kenderaan dia dengan orang lain. Dia nak naik dengan kaum kerabat dia. Jadi saya kata, saya nak tergelak lah kak, minta maaf, tak ada pula benda tu. Tapi kalau kepercayaan mereka macam tu, sebenarnya ukhuwah kekeluargaan mereka tu sangat cantik. So tak payahlah kita pandang dari sudut yang mana sahabat, sebab pahaman-pahaman ni macam-macam. Tapi kita jangan sebarkan macam tu pula. Alamak ustazah, nak left group lah masuk korban ustazah. Sebab saya tak kenal seorang pun nama orang nama tu. Nanti macam mana kunci kereta kat sana dekat siapa? Mana saya tahu. La ilaha illallah. Sedangkan dekat akhirat tu kita tak kenal siapa-siapa. Tak boleh minta tolong siapa-siapa. Hanya amalan kita sendiri. So tak payahlah fikir sampai tahu tu. Okay sahabat-sahabat. Tapi sebenarnya saya syukur pada Allah. Borak-borak macam ni pun sebenarnya dapat ilmu. Okey, faham kenapa dia macam ni. Sebab kita faham. Orang yang mampu mesti masuk ibadah korban setiap tahun. Kalau kita dah terlepas. Belum, kalau yang mendengar dalam talian ramai orang ni pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada istilah terlepas sampai ke petang ni. Cuma kalau kita last minute, kita tak dapatlah fadilat yang satu Zulhijjah tahan potong kuku ni semua. Faham tak? Ustaz dah nak terbang ke Kemboja, selalunya kami kata dah tutup dah ni. Dekat Indonesia pun saya cuma mampu dapat seekor lembu je. Itu pun satu bahagian 690. Dekat Aceh pun harga macam tu, Pasuruan harga macam tu, Surabaya, Jakarta harga macam tu. Okey, dekat Mekah lagi murah daripada harga dekat Indonesia. Tapi dekat Mekah ni kita jadi kalut sebab musim haji kan, dengan daging kambing dam lagi semua. So susah nak minta petugas kita minta tolong ambil video nak tunjuk dekat ni, susah. Jadi saya tak puas hati kalau tak tunjuk bukti penyembelihan tu dah buat. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita boleh pilih, kita boleh tentukan. Tapi bila kita faham kaedah, okey, kenapa kita tak nak lewat-lewat? Sebab kita nak dapat pahala tambahan dalam ibadah kita tersebut. Masya Allah, kalau kita tak dapat hanya serah duit, okey mama apa bising lagi, saya dah masuk dah korban tahun ni. Kau masuk kat mana? Masuk yang online. Jadi subhanallah, patut sahabat-sahabat saya orang Kelantan, orang Terengganu, tak kaya mana, mesti ada seekor lembu. Nanti mulalah mereka selfie dengan lembu mereka. Parking lembu tu, parking depan rumah je sahabat-sahabat. Kita dekat bandar ni, ya Allah, kena cari permit dulu kan, nanti haiwan veterina datang pula, susah. Dekat kampung letak bawah kelapa sawit mereka, satu malam mereka tak tidur, bagi makan lembu, besok pakat-pakat sembelih. So boleh tak sembelih hari pertama? Boleh. Masjid Al-Mukminun buat keputusan hari kedua, AJK semua setuju, silakan boleh. Bila dah itu majoriti, kita tak boleh sebagai ahli karya. Kenapa hari kedua? Hari kedua tak boleh datang masjid, nak balik kampung. Suka mula, sebab ini keputusan bersama, sebab kita dah amanahkan kepada masjid. Hari ketiga boleh, hari keempat boleh. Dan seboleh-bolehnya pembahagian daging tersebut 1/3 untuk kita yang masuk korban, boleh 1/3. Contoh, total daging seekor lembu tu 90 kg.
So kita boleh minta, Haji, boleh tak saya nak ambil 30 kg daging saya? Kenapa banyak sangat? Kata amanah kat masjid. Sebab saya ni ada saudara mara dari kampung ni. Lepas tu malam ni nak buat kenduri, adik-beradik semua kumpul ni. Orang masjid tak boleh marah sebenarnya. Tapi kalau orang masjid dah ada akad, siapa yang jual korban di masjid ni, memanglah 1/3 bahagian dia. Tapi kami ada ratusan anak karyah yang kita nak agih. Majoritinya adalah asnaf. Jadi dia bersetuju. Contoh patutnya hak tuan-tuan ni 30 kg, tapi kami boleh bagi 10 kg je. Kalau dia setuju, baru dia bayar. Faham Sebab kalau lembu tu lembu kita sendiri, adik-beradik kita, 1/3 hak kita. Dan sunat diberikan ketika dia mentah. Ingat, kalau akikah, sunat diagihkan ketika masak. Jadi kalau kita buat sembelihan kambing untuk akikah, masak pula dapat pahala sunat lagi kalau dimasak berkuah. Tapi bila akikah sekarang ni, Ustazah, saya nak buat kenduri akikah 2 orang cucu, 2 lelaki, 4 ekor kambing lah kan Ustazah. Sebab nenek dia ni mampu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mampu. Jadi dah ada 2 ekor kambing untuk cucu 1, 2 ekor kambing untuk cucu 2. Sebenarnya kalau dia tak mampu 2 pun tak mengapa. Ulama bahas ni sebab dia nak buat tapi tak mampu segedebuk 2 ekor kambing. Dia boleh nanti buat lagi seekor. Boleh juga. Tapi kalau benda lain mampu, kambing 2 ekor setakat RM2,000 bagi dia kecil, utamakan buat sekaligus lah. Okey? Tapi orang tanya pula lagi, Ustazah, kan sunatnya masak berkuah, masak kurma ke, masak gulai kari ke, kan sahabat-sahabat? Tapi ramai kalau semuanya 4 ekor tu masak gulai, banyaknya tak habis. Sebab apa? Yang paling laris cara hidup orang bandar ni, dia buat BBQ. Kan dia bakar kambing ni. Barulah orang berebut. Jadi ulama bahas lagi, boleh tak? Boleh, tapi ada ulama yang syadid, tak boleh dibakar. Nanti tulang temulangnya hancur, tak boleh nak dicantumkan menjadi kenderaan di sana. Yang itu kita nak terima, ataupun pembaziran. Satu kawah masak kurma buang. Pembaziran ni Allah paling tak suka. Jadi nawaitu kita bukan nak merosakkan tulang temulang tadi tu. Bagi orang yang tahu lagi bijak, kan dagingnya dibakar, rupanya kambing bakar tu tulang dia kita kumpul buat sup sedap, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Ustazah Zai tak tahu. Sila hari bulan jap telan air liur dulu. Telan air liur ni, dia punya kaki-kaki kambing tu dibakar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah bakar, kumpulkan dalam satu periuk, dia pun buat sup pula. Jadi sup tu macam ada hangit-hangit sikit lah kan. Rupanya sedap, saya tak pernah rasa. Ada orang buat, betul lah. Jadi dia tanya lagi, aci tak Ustazah? Tadi kita bakar, sekarang kita buat sup. Allah, kita balik tolong fikir untuk dia punya soalan. Sebab sebenarnya sahabat-sahabat, dimasak berkuah bagi orang yang akikah. Okay? Kemudian bila takut berlaku pembaziran, tak salah pun kita nak masak apa pun. Tapi bila korban, sunat bukan dimasak. Sebab tu contoh Masjid Al-Mu'minun buat 8 ekor lembu. Kalau sebulat suara, seorang bagi infak sedekah untuk seekor lembu ni, langsung saya tak nak ambil. Lagi-lagi dia masuk korban nazar. Orang yang masuk korban kerana nazar. Contoh, bang, hari tu kan saya dah bernazar, anak kita baru dapat result SPM 10A ni, saya nak nazar seekor lembu. Seekor lembu ni, mak yang bernazar tadi tak boleh makan walau secubit. Sebab itu adalah daging yang dia nazarkan. Tapi suami, anak-anak boleh makan. Sebab niat nazar tu atas mak tadi. Faham sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah? Kalau dah termakan Ustazah, akak termakan berapa? Sekilo ada? Tak adalah sampai sekilo Ustazah, masuk buat pula saya, dia kata. Adalah dalam 2-3 ketul. Sama ada dia termakan bagi orang yang bernazar, atau dia terbagi makan kepada orang bukan Islam. Okey, ulama bahas sahabat-sahabat, dia sewajarnya menggantikan dengan daging yang lain. Contoh pasar tani, bukan jual daging frozen, jual daging yang memang disembelih. Nanti hari Sabtu ada pasar tani, dia beli banyak mana yang agak-agak lah, kan aku makan dalam 2-3 ketul, mungkin setengah kati kot. Ambil daging tu, buat sedekah dekat mana-mana pula. Sampai macam tu ulama bahas. Sebab kalau tak boleh, maka tak boleh. Tapi macam mana saya tak panggil jiran saya Chong ni Ustazah?
Sebab dalam kejiranan kami, dia rumah sebelah saya. Saya panggil orang jauh-jauh untuk akikah anak saya. Tiba-tiba dia tanya, you tak pernah tak panggil I kalau kenduri, takkan I tak boleh datang? Macam mana kita nak cakap kat dia tak boleh makan daging korban atau daging akikah saya ni ustazah? Ni yang ulama bahas lagi. Tak apa, bagi makan. Tapi nanti belilah daging lebih sebagai tambahan. Macam kita nak kata gantilah untuk apa yang dah termakan ke dia. Sahabat, ni kita buat live ni, macam-macam perbahasan boleh orang jadikan isu. Sebab ini antara khilaf pendapat-pendapat pandangan ulama. Supaya bila ibu-ibu datang ke masyarakat, ada orang tanya, kalau macam ni boleh tak? Macam ni boleh tak? Ada hari tu Ustazah Zai cerita. Maknanya isu macam ni boleh timbul. So sebaik-baiknya kalau daging korban, tolong dimakan, dimanfaatkan dalam sepanjang hari tasyrik. Maksud, kita dapat hadiah 1/3 tadi memang kita masuk bahagian kita dapat. Okey, kalau seekor lembu dagingnya 90 kg, hak kita ni 30 kg sebenarnya. Tapi kalau seekor lembu dibahagi 7, daripada 7 bahagian itu, contoh siapa yang pandai matematik kat sini 90 kg cuba bagi dengan 7. Berapa tu? 90 bahagi dengan 7. Ramai pula, saya lah paling dekat sebenarnya kalkulator kat sini. Berapa lebih kurang? 12.85. 12.85. Makna 12.85 tu untuk satu bahagian. 1/3 daripada 12, kita kira 13 kg lah. 1/3 daripada 13 kg tu baru menjadi hak kita. Jangan, hari tu dengar ceramah Ustazah Zai, saya dapat 30 kg. 30 kg tu kalau mu masuk satu ekor lembu bayar 5,000 lebih atas nama mu seorang. Ni bahaya juga kita dengar kuliah ni sahabat-sahabat. Dia pergi kat masjid, confident je singsing lengan. 30 kg saya mana? Padahal dia masuk satu bahagian je. Ini berlaku. Sebab dia dengar macam ni secara umum. Berapa anggaran berat daging saya secara ni dah sembelih semua? Oh Dadi, alhamdulillah lembu nombor 7 ni dapat 90 kg. Betul lah Ustazah Zai cakap, saya punya 30 kg. Ramai anak-anak saudara saya dah menunggu kat rumah. Tak boleh. 30 kg tu untuk seekor lembu. Jadi 1/3 dah bahagian kita, 1/3 berhak walaupun jiran-jiran kita orang-orang kaya. Jangan kata orang kaya tak boleh ambil daging korban. Walaupun jiran-jiran kita orang kaya, tanda kasih sayang, ukhuwah berpanjangan, kita boleh. Tak payahlah bagi kat saya tak ambil pun kupon kat masjid, insya-Allah saya boleh beli sendiri. Jangan tak ambil ibu-ibu dirahmati Allah, sebab tu kasih sayang orang yang masuk korban. Dan 1/3 lagi untuk siapa? Barulah kita kena cari fakir miskin, golongan ad-du'afa, orang-orang lemah. Yang tadi orang Rohingya datang tu kan, aku nak cari orang susah dekat Subang ni, entah kat mana nak jumpa dengan aku, sibuk kerja masjid. Untunglah datang mereka ni. Pandanglah mereka macam fakir miskin. Kan memudahkan kerja kita sebenarnya. Jadi selesai 1/3 untuk kita, 1/3 untuk fakir miskin tadi, 1/3 boleh dibagikan kepada jiran tetangga. Lepas tu mana yang penyembelih punya bahagian? Tukang-tukang lapah yang gotong royong 3 hari tak balik rumah tu, mana bahagian dia? Tak layak ambil bahagian. Tu yang kita rasa, Allah penat ni buat kerja gotong royong korban tapi tak dapat apa-apa. Tapi kenapa dia dapat? Sebab niatkan dia tu ahli karya. Faham jadi jangan niat bila bagi tu, ambil lah, awak kan petugas, awak bersusah payah dia. Kalau dia ambil juga, memang dia ambil sebab dia berpenat lelah petugas. Yang ini yang kita takut, daripada halal, daripada hadiah jadi haram. So kenapa kita ambil? Kak, saya memang dapat ke? Memang aku Ustazah kan memang ahli karya sini. Lepas tu kita memang ada kudrat, memang ada kelapangan, kita memang nak infakkan masa kita untuk bergotong royong sama. Tak salah dapat. Tiba-tiba sampai pukul 4 petang ada lebihan. Yang orang rumah ni tak ada balik kampung, jiran-jiran kita punya. So tak apalah mereka nak bagi kat kita, sebab jiran kata saya tak balik ni, peti ais pun penuh. Tak apalah sedekah dekat orang yang ni, bahagian saya ni bagi dekat orang-orang yang bertungkus lumus kat masjid tu. Itu boleh. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jangan mudah-mudah, kita petugas dah 3 hari tak balik rumah ni, ada ke dia bagi tulang je semua, daging tak bagi? Tak berhak pilih.
Faham ya? Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Saya sayang sebab anda bertungkus lumus, dah hampir jadi lembu ni, berapa hari dengan lembu ni. Kan balik bau busuk, isteri marah, haji-haji kita ni. Kan sahabat-sahabat, nanti bini bebel. Apa abang dapat kat masjid tu? Daripada semalam sibuk dengan lembu. Ada ke orang tak bagi daging ke abang sikit pun? So kita kena dengan ilmu bercakap. Mudah-mudahan jadi pahala. Kita kan tahun ni nak masuk korban pun tak mampu. Mahal kat masjid tu RM900 satu bahagian. Saya korbankan masa saya untuk terlibat dengan ibadah korban. So tak dapat apa pun tak apalah. Subhanallah, itulah pengorbanan kita pada tahun itu. Sebab ada kisah sahabat yang miskin bertanya kepada Rasulullah, aku apatah lagi satu ekor kambing. Satu bahagian kambing pun aku tak mampu. Ibarat bahasa, boleh tak aku beli 1 kilo daging untuk aku korbankan, yakni aku sedekahkan, boleh ke? Macam ibarat Nabi tak jawab tak boleh. Sebab Nabi tahu siapa yang bertanya tu, memang orang tak mampu. Faham Jadi maknanya kita dah tak mampu beli seekor lembu, masuk satu bahagian, still mahal. Apa salahnya kita korbankan masa kita? Kita korbankan kudrat kita. Kita imarahkan rumah Allah. Ini juga merupakan satu pengorbanan daripada kategori yang berbeza. Tapi tetap ada pengorbanan. Ataupun daging kita kena curi. Kita dah letak dah bawah meja tadi. Kan daging batang pinang. Orang curi. Berlaku sahabat-sahabat dirahmati Allah. I punya plastik bukan merah. I punya batang pinang plastik warna merah. Dah siap label BP. Apa tu? Batang pinang. Hilang kan? Patut aku yang dapat sebab aku tukang sembelih. Hai tukang sembelih, kamu dah tak ikhlas sebab dah pilih-pilih pula bahagian special for you. Tak jadi. Jadi kadang-kadang Ustazah Zai duduk berdua je sahabat. Orang ni bagi, orang ni bagi, orang ni bagi. Akhirnya saya cakap kat Ustaz, bang malam ni jom kita keluar. Letih dan yang nak gimana? Jom kita pergi hantar daging kita ni kat adik-beradik. Sebab tadi saya dah tanya dah dalam WhatsApp family. Diorang ni surau dia tak buat, ni tak dapat daging kita hantar. Kenapa walau kita dah penat, kita korbankan masa kita lagi nak agih? Sebab seboleh-bolehnya kita nak habiskan daging korban tu dalam tempoh hari tasyrik. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia pergi nak simpan. Kita buat lagi 3 minggu kenduri pula kat surau boleh? Sahabat-sahabat, yang paling cantik kita habiskan daging itu pada hari tasyrik. Jadi kalau kita ada lebih, halo kawan-kawan kita, kau dapat daging korban tak? Tak dapat, surau aku tak buat hari ni. Suruh anak kau datang sini, aku nak bagi 0,5 kilo. Ini yang terbaik dalam masyarakat. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah? Ramai orang tak boleh buat daging baru ni Ustazah. Rugilah bagi kat orang. Minggu depan boleh makan lagi. Frozen kan setahun pun boleh. Rupa-rupanya sahabat-sahabat, kita kerugian pahala yang berkorban. Sayangnya daging aku ni nak bagi kat orang. Tak apa, hari tasyrik ni aku nak sedekah daging korban banyak, dapat pahala ni. Maka hanya 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Hari ke-14 sudah bukan hari tasyrik. Faham jadi kat mana kita jangan duk tamak sangat. Walaupun kita dapat 30 kg tadi sebab kita masuk seekor lembu, tapi niat kita dapat 30 kg tu sebab kita nak sedekah pula dekat orang-orang yang kita kenal, tapi tahun tu dia tak dapat daging korban. Faham tak? Okey tak? Ke stres dengar? Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya syok ni bila dah dekat nak ibadah korban. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita belajar. Sebab apa? Sebab daripada kehidupan bermasyarakat jugalah soalan-soalan ni datang kan. Baik, siapakah yang dituntut untuk melaksanakan ibadah korban? Dia tanya pula. Baik, kita highlightkan kepada jawapan. Menyembelih haiwan korban pada hari raya korban dianjurkan ke atas seluruh umat Islam. Makna siapa sahaja. Dan mudahnya kita nak biasakan ni, yang mendengar kuliah banyak ibu-ibu. Contoh anak-anak kita selama ni tak bekerja. Tahun ni tahun pertama dia bekerja dan dia dah mula ada simpanan, ada duit gaji. Kempen lah. Kan kamu daripada kecil duk tengok tahun ni mak masuk korban, tahun depan ayah masuk korban. Tahun ni apa kata kamu masuk korban? Kenapa pula bu, ibu dah masuk cukup lah. Kenapa kakak pula kena masuk korban? Sebab kamu dah bekerja. Orang yang ada pendapatan. Kan sahabat-sahabat, kita jangan, Ustazah nak masukkan nama anak saya boleh? Mentang dia kaya, Ustazah kata boleh lah. Takkan saya nak kata tak boleh. Orang ada anak, semua syok je nama anak dia kecil-kecil, umur tadika baru lahir pun masukkan nama korban.
Tapi bagi ustazah, lebih baik tuan badan yang mencari nafkah, berusaha dengan tangannya sendiri, itulah yang masuk korban. So bagi anak-anak kita, belum wajib lagi, belum dapat sunat muakkad lagi, sebab tidak disyariatkan kepada mereka. Faham Dia belum ada pendapatan sendiri. Tapi kalau ibu ayah saja nak letak nama anak-anak, tak salah, korbannya tetap diterima. Akan tetapi tuntutan sebenar ialah kepada orang yang mampu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberi amaran dalam beberapa hadis yang mereka tidak menunaikan ibadah kurban, sesiapa yang mempunyai kelapangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mampu tetapi tidak berkorban, janganlah ia mendekati tempat solat kami. Yang ni penegasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi sebut sebagai laisa minna, bukan daripada golonganku. Apa yang Nabi sarankan tapi dia tak nak ikut, itu bukan daripada kalanganku. So mampu ni sahabat-sahabat, cukup untuk yang tadi saya sebut. 4 hari tasyrik tu dia ada sumber makanan. Dia tidak akan kelaparan sebab dia ada duit simpanan dan sebagainya. So kita bila macam ni, aduh rasa bersalahnya, ya Allah, ingatkan korban ni seumur hidup sekali. Rupanya tidak. Sahabat-sahabat, setiap tahun. Soal nak masuk yang mahal, murah, dalam negara, luar negara, tolonglah jangan dijerit-jeritkan, dijadikan satu isu. Kita yang tahu. Ustazah Zai buat korban kemboja, beratus orang join, tapi mereka boleh persoalkan, mana nama Ustazah tak ada kat sini. Saya tahu kenapa tahun ni saya tidak memilih Kemboja, sebab saya nampak satu tempat yang lebih perlu. Begitulah sahabat. Dah cukup dah ni bang, target kita dekat Kemboja, kampung ni berapa ekor, kita dah atur. So mana nama ustazah? Tak payahlah cari, dia pergi cari pula mana nama ustazah ni. Kan ustazah cakap terang, dia kata ustazah sombong pula. Contoh saya kata, saya tahun ni beli seekor lembu, tak mainlah harga 370 mencakap. Saya terus pam RM7,000 terus. Belagak ustazah ni, dah lain pula cerita. Maknanya cukuplah kita tahu kat mana kita nak masuk. Okey, sahabat-sahabat saling kempen. Kawan kita kata, kau masuk tak korban kat Kemboja tu? Tak, aku masuk dekat masjid aku. RM900 tu, takkan kau mampu? Memang, aku memang macam tu. Yang mahal-mahal lagi aku masuk. Subhanallah sahabat-sahabat. Sebab syariat korban datang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa disuruh menyembelih anaknya Ismail. Semua orang Islam mesti tahu cerita ni. Mana mungkin seorang ayah yang menunggu zuriat sekian lama, tiba-tiba lahir Ismail dengan wajah yang begitu tampan, dengan anak yang memberi manfaat kepada ibu dan ayahnya, datang perintah dari Allah suruh sembelih. Kalau kita agak-agak macam mana? Bawa anak lari pergi Afrika, pergi mana, nyorokkan dalam kotak, hanyutkan kat mana-mana, sahabat. Kita anak kita nak dapat susah disuruh sembelih pula. Tapi Nabiullah hebat. Kalau ini perintah Allah, teruskan juga. Saya ngeri sekarang kat rumah. Pintu nak masuk bilik tu, ada meja. Beratur ustaz punya parang, pisau semua kan. Hari-hari dia tengok, yang tak sabarnya. Tak sabar apa lagi aku ni. 2 tahun dah bertangguh sahabat. Dia jadi ketagih nak sembelih ni. Lepas tu nanti saya alih. Dia diam, dia tidur tu saya alih. Yang mana pisau abang ni? Tak boleh bang, letak sini bahaya. Kan ada pula orang ngigau malam-malam kan. Kat mana pisau abang? Kan dah asah elok cantik semua. Tak adalah tempat saya simpan. Nanti bila nak masuk dalam bagasi abang cari kan. Dia punya lah kan, pandang tu beli lagi baru sahabat-sahabat. Pantang ada kawan-kawan dia jual. Ni dari mana pula ni? Tak apalah, ketagih dia dekat tu je musim-musim macam ni. Sebab bagi dia mesti pisau yang paling tajam. Sunatnya pisau yang paling tajam. Bila kita nampak orang menyembelih sampai terkial-kial menahan kesakitan binatang tu, dia dah buat perkara berdosa dengan binatang tu. Sebab dia menyakiti. So kalau niat dia, yelah pisau abang ni dah 2 tahun tak guna abang, kita geram si beli pisau je kan. Ya Allah, sabar. Sebab apa? Sebab niat dia tak nak menyakiti lembu tadi. Akhlaknya pula, dengan binatang pun ada akhlaknya. Ketika kita menyembelih sahabat-sahabat, ketika nak asah pisau, sembang-sembang sambil merokok lah pakcik-pakcik ni kadang-kadang kan. Asah pisau depan lembu yang next station tu kan.
Sebenarnya lembu tu pun ada rasa menggeletak, lepas ni giliran aku ni. Maka kena tutup mata dia, jangan bagi nampak akan mata pisau yang begitu tajam. Subhanallah, baiknya Nabi SAW. Sampai perasaan binatang nak disembelih tu pun dia fikir sama. Faham tak sahabat-sahabat? So jangan pisau yang tidak tajam. Jangan menyeksa binatang dengan menakut-nakutkan dia. Subhanallah, sebab tu kalau kita nak sembelih, kalau lembu kat Malaysia ni, ustaz kata apa? Abang bukan apa suka sembelih lembu Kemboja ni. Lembu Kemboja ni soleh-solehah belaka. Kenapa pula bang soleh-solehah? Tak banyak tengok dosa kot. Dia kata sebenarnya lembu sana kecil, sahabat-sahabat. Jadi tak perlu macam kita 7-8 orang tindih. Bila tindih, lembu tu sakit, menyusahkan dia, sahabat-sahabat, sebenarnya kita kena tegur juga benda ni. Kat sana yang dia kagum, melapah seorang, masa nak tumbangkan tu cukup seorang pegang kaki, seorang lagi nak sembelih ni. Tak ada meronta-ronta. Abang tengok lembu kat sana redha je, dia kata. Lembu kat sini kami pernah satu kes, lembu dah disembelih, berdiri berjalan, kami berlari bertempiaran, darah dah mengalir ni. Tapi dia tak mati. Sebab urat marih dia belum putus. Okay, jadi syarat sembelihan ni mesti putuskan urat marih tu. Tu sebab pisau dia kena tajam. Bila pisau tu tajam, dia akan makan terus urat marih tu, maka darah tu memancut lain. Dia tak jatuh ke bawah, dia memancut kalau urat marih dia putus. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu ustaz suka buat praktikal. Praktikal ni maknanya setiap kali dia pergi Kemboja ni, dia akan bawa orang baru. Dan orang baru ni siap sedia. Macam baru ni kawan kami ni, dia cakap apa? Saya tak boleh ustaz jangan bawa saya pergi Kemboja sebab saya memang lemah tengok darah, saya boleh pitam. Ni memang tak boleh bawa lah. Tapi siapa yang pergi tak ada masalah macam tu, ustaz memang akan biar budak muda, budak lepas SPM ikut kami kan, anak-anak buah saya sendiri, ajar dia sembelih. Lah senang je ustaz sebenarnya. Ustaz berdiri kat situ. Ni dah sampai ke urat marih, boleh angkat pisau. Jadi bila dia balik, muslimat dirahmati Allah, dia dah jadi orang yang berani. Sebab sebenarnya orang-orang lelaki ni bukan seorang lelaki yang qawam, yang layak dijadikan pemimpin. Kalau nak sembelih lembu tak mampu, paling kurang sembelihlah ayam. Ini bini suruh sembelih ayam kat kampung. Ya bang, menggigil, ketaklah, takut sian ke ayam. Atau ayam makan ayam dah lepas ni. Dia tak ada jiwa kelelakian. Jadi kena ajar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mana tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kat mana saya tadi? Okey, bolehkah bersedekah sejumlah wang untuk menggantikan penyembelihan korban? Saya tak masuk korban tahun ni ustazah, tapi saya banyak bersedekah pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jawapannya dia tak menyamai, sebab korban itu bermaksud menyembelih binatang, jatuh darahnya ke bumi, seiring dengan itu mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Niat. Sebab tu sunat binatang kita disembelih, kita tengok penyembelihan itu sunat. Sebab itu jangan takut sahabat-sahabat nak beli binatang yang paling mahal, jangan takut. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya yang sanggup digadaikan, dikorbankan. Maksud dikorbankan. Tapi Allah rupanya hanya nak test dia terima tak syariat perintah aku ni, terima tak? Kalau dia terima, sekonyong-konyong seekor kibas putih gemuk muncul di sebelah dia. Ibarat bahasa kita, aku acah je, bukan nak suruh kau sembelih anak. Ni aku bagi bahagian. Kita bukan Nabi Ibrahim. Maksud dengan kita punya ibadah korban, ibu-ibu niatlah niat. Ya Allah, aku ni bukan orang senang sangat. Dengan aku masuk korban, yang mahal pula aku masuk ni. Ya Allah, Engkau mudahkanlah urusan yang aku hajat sangat ni. Nak pergi haji tahun ni tak boleh pula. Dah maksimum umur 65. Mudah-mudahan tahun depan tak ada dah syarat-syarat 65 ni. Tahun depan nama aku naik ya Allah. Sebab tahun ni aku masuk korban. Niat yang banyak-banyak, yang baik-baik. Bila kita makin mahalkan ibadah korban, syaratnya kita mampu. Faham ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab insya-Allah kalau ada orang-orang yang sakit, kenapa dah berubat macam-macam tak sembuh, ini antara saranan orang-orang alim. Cuba mak ni dah berubat macam-macam, mak ada duit kan, anak-anak duk bagi tiap-tiap bulan RM1,000. Kita buat bahagian korban yang paling mahal ya mak, atas nama mak.
Tak payah, aku sayang duit aku. Teruk benar, maknya dah sakit pun. Bukan nak beli apa, sahabat-sahabat. Jadi kita yang tahu mak dah tak sihat ni, ambil duit mak, masukkan korban. Dengan niat ya mak, niat. Ni korban paling mahal atas nama mak ni. Mudah-mudahan sembuhlah penyakit mak ni. Ramai orang yang berhajat, mulakan dengan korban, hajatnya tertunai. Ramai orang yang sakit, dengan izin Allah masuk korban, dia berniat kesembuhan, Allah sembuhkan. Okey, ini perkongsian orang-orang alim. Jangan dinafikan. Walaupun kita tak nafi, aku masuk 10 kali dah korban, tak baik pun sakit aku ni. Kan sahabat-sahabat, ini saranan daripada orang-orang alim yang saya suka kongsikan, dan itulah kebanyakan persoalan dalam ibadah korban. Saya tak merujuk kitab sahabat. Sebab dalam tempoh 1 jam ni, kalau rujukan kitab, hari ni baru habis definasi saja. So isu-isu semasa ni kita tak akan masuk lah. Jadi dalam bab kita belajar ibadah korban ni, apa soalan-soalan yang kerap datang pada ustazah kongsikan supaya bila anda pulang ke masyarakat, jadi orang tanya, aku nak simpan daging korban aku ni, bulan depan anak aku nak kenduri, boleh kita nasihat dia? Boleh je, tak haram pun makan. Okay, tapi kalau kita buat sedekah dalam sepanjang hari tasyrik ni, lebih besar pahalanya. Kita boleh lembutkan hati orang. Dan jangan bagi ajaran sesat, you makan lagi 3 bulan daging tu jadi haram. Tak adanya haram, daging tu disembelih kan. Cuma tak dapatlah pahala makan daging korban tu. Ini ustazah, betul ke saya korban dekat Kelantan, saya bawa balik daging kat KL, orang kata tak boleh ustazah, kena makan kat Kelantan juga. Ayuh, saya kata memanglah kak. Tapi akak dekat Kelantan tu freezer pun tak ada, akak bawa balik lah sini, boleh makan sambung kat sini. Larat mana akak nak makan kat Kelantan yang daging akak sembelih pun ya. Tapi orang kata memang sebaik-baiknya makan di tempat sembelihan. Tapi kalau dah terlampau banyak, kat KL tak ada siapa nak bagi akak daging sebab akak tak pernah pergi masjid kan. Maka baik akak bawa balik daging daripada Kelantan tu. Macam itulah cara kita bercakap supaya dia ada sedikit keinsafan. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pukul 4 dah. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Mudah-mudahan daripada saranan-saranan kuliah-kuliah majlis ilmu seperti ini, ada rasa di hati kita untuk setiap tahun join ibadah korban. Saya nak ulang, di mana-mana saya banyak sebut, dah ramai orang buat dan berjaya. Tolong buat 1 tabung korban kita. Sehari RM1 masuk dalam tu, peribadi sendiri. Nanti setahun dapatlah RM360. Bolehlah masuk yang ada luar negara $350, $360 kan. Tapi kalau nak masuk hak tempat kita ni, masuklah sehari RM2. Nanti bila orang masjid kata korban tahun ni RM780. Mak ada 360 kali RM2. Alamak, nak tambah sikit je, kita tak rasa berat. Tapi kalau masjid kata RM700 satu bahagian, RM700 mana aku nak cari satu bahagian ni segedebuk, itu yang kita beralasan. Sebab kita penat, kita rasa berat. So jadikan ibadah korban walau setahun sekali, tabungan tiap-tiap hari. Orang tanya, mak tabung apa atas tu? Tabung korban mak. Belum Zulhijjah mak meninggal. Nanti anak Allah tabung peninggalan mak ni, ustazah boleh tak saya nak masuk korban juga sebab ni duit mak saya tinggal sikit lagi nak Zulhijjah mak saya meninggal. Boleh sebab mak kau dah menabung untuk tahun tu. Kalau kau tak buat pun, mak kau tetap dapat pahala kerana dia dah berniat untuk masuk korban pada tahun itu. Subhanallah. Tapi kalau kita segedebu, besok nak Zulhijjah, baru hari ni sibuk nak cari, mana lagi ustaz daripada tadi yang ini orang ke-18. Ustaz tolonglah, ada lagi tak lembu korban? Tak ada. Lembu korban ni mesti syaratnya 2 tahun ke atas baru boleh disembelih. Kalau kita main ada je, habis baby-baby lembu semua kita sembelih nanti. Tak layak dan tak diterima korban kita. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Wahai Allah, beri kami faham dalam agama, kerana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba yang engkau sayang adalah hamba yang engkau beri faham dalam agama.
Kami pohon tuntun kami dengan petunjuk hidayah dan taufiq-Mu agar kami mampu beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Andai Engkau mentakdirkan kami mati, matikan kami dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik ya Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Bila tiba hari penghisaban nanti Engkau hisablah kami dengan hisab yang mudah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maaf zahir batin. Salam 1 Zulhijjah besok dan meneruskan amal solihat tanpa henti sampailah hari tasyrik dan sampai ke akhir hayat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.